Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alright, video kali ini ada berbeza sedikit. Aku dah betang dah 80% komponen TZM. Cuma tak ada depan ni chassis dengan cover set je. Yang lain-lain tu ada depan ni. Alright, video kali ni aku akan bercerita komponen apakah yang perlu ditukar untuk kerja full restore TZM Encik Rostam ni. Jadi video ni saya tujukan untuk Encik Rostam, tapi yang menonton saya alu-alukan supaya kita dapat berkongsi lah bagaimana kerja-kerja restore ni dilakukan. Tangan aku ni ada senarai barang yang aku dah tengok dan aku rasa kalau boleh perlu ditukar, dan bergantung pada owner barang yang aku tunjuk nanti dia setuju ataupun tidak yang aku cadangkan. Okey, dan harga ni aku letakkan lebih sikit lah daripada harga yang aku tahu supaya kita tak ada terkurang bajet. Biar lebih, jangan kurang. Kalau lebih ada balance alhamdulillah, tapi kalau kurang tak cukup pening kepala. Okey, so kita tengok satu-satu. Okey, yang pertama sekali aku dah listkan full set wiring. Kalau aku tengok wiring ni dah keras dan dah ada kesan-kesan sambungan dekat bahagian tengah-tengah ni, so dia memberi risiko lah bila motor dah set nanti ada yang bermasalah. Keduanya set getah cover set ni full set lah, dia ada 5 ke 6. Jadi yang ni perlu ada untuk pasang cover set baru nanti. Terusnya stopper minyak petrol ni dekat bawah tank. Sebab aku tengok Encik Rostam ni dekat tank tu dah berkarat teruk, so yang ni perlu ditukar dengan baru lah. Seterusnya juga dekat dia punya arm ni, Encik Rostam nak letak dia punya bobin supaya senang nanti letak padlock. So kena beri dia punya skru bobin. Itu nombor 4 kalau ikut pada list yang aku bagi pada Encik Rostam tu. So Encik Rostam boleh buat rujukan lah. Yang keempat iaitu Swiss. Swiss sebelah kanan, dan yang keenam Swiss sebelah kiri. Teruk sangat dah lusuh dah. Jadi tukar barulah. Yang seterusnya yang ketujuh, aku tuliskan kat situ sprocket depan. Sprocket depan yang hari ni boleh pakai, tak ada masalah. Bunga gigi dia masih elok lagi, cuma dia nampak buruk je lah. Kalau Encik Rostam tak nak beli, kita pakai yang lama saja. Seterusnya iaitu floating pelampung. Dekat dalam tank Encik Rostam dah berkarat teruk, jadi aku yakin lah dia punya floating tu dah bermasalah. So yang itu pun kena tukar baru untuk tank. Dia punya power valve. Okey, kalau aku tengok power valve dia ni dalam ni masih baik, tapi dia punya tepi ni aku dah cuba cabut, tak lepas-lepas, dan lepas ni aku terpaksa menggunakan mesin untuk aku korek bawa keluar. So secara tak langsung power valve tu akan berlaku kerosakan lah. So power valve pun perlu diganti. Adalah speedometer. Ini yang ada ni padaku boleh pakai. Boleh pakai, tak ada masalah. Tuliskan ada, bergantung pada owner lah nak tukar atau tidak. Tapi dia dah berkarat teruk. Dekat dalam aku tengok berkarat teruk. Jadi berkemungkinan lah bila kita pakai balik terdedah risiko kabel ni putus. 10 kabel juga, tapi yang ni bukannya speedo, tapi ini kabel RPM. Pun dah berkarat teruk. Dalam tu pun minyak dia aku tengok dah berkarat-karat. So kalau pasang balik nanti takut benda ni putus, rosak. Dah berkarat teruk dah dalam ni. Juga ikut list yang pada Encik Rostam tu, dia punya oil seal water pump ni. Memandangkan motor ni dah tersadai lama, dan aku yakin dia punya oil seal tu dah mengeras lah. Bila keras, kalau kita pakai balik memang akan berlaku kebocoran. Getah untuk radiator ni, yang ada ni boleh pakai, tapi dia dah terkoyak. Benda ni tak mahal mana pun, dia dah terkoyak. Jadi benda tak mahal, dia kurang RM5 saja, so better tertukar lah. Seterusnya adalah ni monoshock, part yang antara terpenting. Aku tengok monoshock ni dah lama sangat lah. Boleh pakai, harga dia keras. Nak beli baru 200 lebih kurang. Kalau nak pakai yang lama ni rasanya dia dah keras lah. Sebab aku tengok dia punya kondisi ni dah terlalu lama, berkarat teruk, dan terpulang pada owner nak pakai balik ke ataupun nak pakai yang baru. Terusnya dia punya full set throttle yang bersambung dengan kabel minyak dan juga kabel tuti ni dah putus, dah pecah pun dia punya tempat konektor ni, dan dia punya tempat throttle pun dah rosak. Ada yang aku letak ni. Okey, ikutkan yang bawah boleh spray, tapi yang atas ni dia dah pecah. Jadi pada aku better tukar baru lah, pasal benda ni kat tangan kan nampak buruk penuh kalau pakai yang ni balik. Dia dah pecah hujung tu. Okey, full set throttle tukar. Aku listkan dia punya getah bulat cover set. Ni getah bulat ni dah hancur berderai dah. Dia ada 6, 3 kanan 3 depan, 3 kanan 3 kiri, so kena tukar. Getah yang lonjong pun ada yang dah pecah. Dia ada 6 set selaku, yang tinggal hanya 2 saja. So yang ni dah keras, benda tak mahal lah, kita tukar je lah. Windshield ni dekat cover set aku tak bawa turun. So yang ni aku tengok yang lama dah pecah, so tukar baru windshield. Dan nombor 1 hinggalah nombor 18 ni aku akan berurusan dengan Wak Jelly. Korang mesti kenal Wak Jelly siapa. Dia memang seller barang TZM lah, kita bantu dia. Okey, aku nak masuk kepada seller Aldrin pula. Pertamanya ni dia punya road ni dah bergoyang teruk. Okey, kalau ikutkan nak tulis tu road original tu RM295. Tapi kalau Encik Rostam kata nak pakai murah sikit, kita boleh beli yang tiket RJ punya, lebih kurang harganya separuh pada harga tu lah, 150 Aldrin Shopee Aldrin, dia jual barang TZM tu. Juga dia punya piston kit. Road dah bau kan, takkan nak pakai piston lama. Dia nampak cantik, tapi kita tak nak nanti dia dah pasang compression dia tak sedap lah. Mungkin sini dia punya ring dah longgar. Okey, dan dekat sini aku tengok dah ada kemek sikit, dia punya piston ada calar sikit. Benda tak mahal, lebih kurang 60 lebih je.
kan. Kalau boleh kita pakai piston yang baru. Tapi kalau dia nak pakai piston ni tak ada masalah, boleh pakai. Tapi kita tak nak performance tu, nak jaga performance bila dah start overhaul, kesyurukan kita pakai piston baru. Nampaknya dah pukul 6.30. Aku akan sambung video ni waktu malam nanti So korang stay tune untuk sambungan video ni pada waktu malam nanti. Alright gang, malam ni aku teruskan video lagi checklist barang ni. Sebelum ni aku dah cakap barang nombor berapa gambar yang ke-21. Sebelum ni piston kit. Okey, yang ni pula 22 clutch housing gasket. Dalam ni ada satu gasket Faham? Dalam satu gasket. Kebetulan pula benda ni dah bergoyang. Okey, dah bergoyang bermakna dia punya dempo dalam tu. Boleh nampak tak? Nampak? Nampak tak? Bermakna dalam tu dempo dalam ni dah keras lah. Dia dah tak grip lagi dia punya mangkuk clutch ni. Jadi dalam tu memang wajib bertukar. Iaitu oil seal engine overhaul. Itu dia punya oil seal lah. Oil seal overhaul ni dekat sini, dekat belah sini semua belah engine ni dah ada satu set oil seal tu, kita kena tukar lah. Okey, yang seterusnya fork oil seal set. Fork oil seal ni dekat batang fork. Okey, kita tengok kat batang fork. Okey, yang ni. Okey, kat batang fork ni dia ada dust seal untuk habuk, dan dalam tu dia ada dia punya oil seal lah, kena tukar lah. Pasal benda ni pun dah lama. Dan minyak pun saya tengok dah teruk sangat, dah berkarat. So kena tukar dia punya oil seal set fork. Seterusnya juga untuk lampu belakang ni, dekat sini ada 3 getah. Getah ni pun yang lama dah tak ada dan dah berkecai pun, dah beraput. So ketiga-tiga ni kena beli baru lah, tak mahal pun benda ni. Seterusnya kalau ikut list Bosch power valve set. Dekat sini dekat sini ada power valve. Bosch ni kena tukar lah. Dah lama dah Bosch ni pun. Jadi dia punya oil seal pun dah keras ni. Yang ni dia punya Bosch. Bila kita overhaul elok tukar lah, bodi lama tersadai. Seterusnya adalah skru cover set. Cover set tak ada lagi. Jadi untuk cover set ni dia ada khas skru dia. Jadi yang tu pun saya tengok yang lama dah berkarat teruk sangat dah. Ni dalam ni lama-lama dah berkarat teruk sangat dah. Jadi tak mahal mana pun skru tu. So skru untuk cover set kena beli baru. Seterusnya nombor 28 tu swing arm cap. Ni punya rubber ni. Yang ada ni bukan tak boleh pakai. Aku dah cuba letak dekat chassis. Yang ni. Ni dah longgar. Getah ni dah mengetut. Jadi tak boleh pakai lah. Nanti bila kita letakkan dia jatuh. Yang ni pun tak mahal mana. Kena beli yang baru. Seterusnya oil seal pump tuti. Okey, untuk pump tuti dekat sini. Mana pump tuti aku letak? Dah lupa lah. Okey, jadi dalam ni dia ada satu oil seal. Oil seal ni pun kena tukar. Dan juga dia punya repair kit pump tuti. Dekat sini. Ni pump tuti. Kena servis dan kita kena tukar dia punya semua oil seal. 30 slide needle carburetor. Okey, dalam ni carburetor ada slide needle. Slide needle tu saya tengok dah berkarat dengan jarum, dia punya needle apa semua tu. Jadi benda tu rasanya elok tukar lah. Dah sadai terlalu lama, dia punya jarum pun dah berkarat teruk dalam tu. Seterusnya brake pad depan belakang. Okey, ini brake belakang. Tengok pada punya pad, tengok tengok dia dah tak boleh pakai dah ni. Dia dah berkarat-karat dah. Rumah dia dah tertanggal daripada brake pad dia. Okey, walaupun dia tebal tapi tengok dia punya besi pegang pad ni. Nanti kita buka tengok. Ini brake depan. Brake depan. Pun dah masih tebal lagi, tak apa, kita tengok dulu. Kalau boleh pakai kita pakai lagi lah, tapi macam dah berkarat teruk sangat ni. Tak apa, yang ni kita buka dan tengok macam mana. Nombor yang seterusnya post tu biasalah dia test dia untuk penghantaran. Dan dia punya cover meter. Meter aku tak letak kat sini lah. Meter aku dah simpan dalam store. Jadi meter tu dia dah pecah. Nak pakai boleh, tapi tak apa-apa cantik. Pasal dia punya cermin tu dah pecah. Kalau nak ni kena beli cover meter yang baru. Seterusnya bateri. Ini bateri yang lama tersadai. Rasanya boleh pakai ke? Jadi bateri kena beli yang baru. Lagi kalau ikut senarai yang saya sediakan tu, dia punya inner fork yang ni yang dah berkarat teruk ni. Okey. Yang ni aku belum gosok lagi. Tapi yang ni aku dah gosok, tapi rasanya tak boleh pakai sebab dia dah kasar, tajam-tajam. Jadi kalau pakai yang ni balik, mustahil nanti dia punya oil seal akan butuh. Pasal lama tersadai kan dia dah berkarat teruk. Ini inner fork. Dalam fork ni dia ada minyak. Minyak tu pun kena beli juga. Kalau ikut list tu, dia punya fork oil kena beli sikit lah untuk kita isi dekat dia punya dalam fork ni. Kemudian tayar. Tayar tinggal rim. Tayar lama saya dah buang. Dah merekah-rekah dah. Tak guna simpan nanti buat sarang nyamuk je. Tayar depan belakang pun kena beli. Kalau ikut trend sekarang lah. Rider TZM suka pakai saiz 90-80 depan belakang. Ataupun 180. Jadi terpulang pada abang lah. Pulang pada Kak Tam untuk fikir yang mana sesuai. Okey, lepas tu dekat spok rim ni, kiri dan kanan, depan belakang tayar ni, dia ada bearing. Bearing ni pun aku pusing pun dah melekat keras. Dia dah tak lancar perjalanan dia. Dengan dia punya hub sprocket.
ada bearing. Ialah mak dalam motor sadai kan. Jadi better ke semua bearing bahagian tayar depan belakang ni kena tukar. Item nombor 38 dan juga 39. 38 tu bearing sport rim dan ni bearing hub pocket. Okey, yang seterusnya nombor 40 iaitu swing arm bush dalam ni. Dapat tengok tak situ? Dia punya bush dah sengit. Dah sengit. Jadi benda ni dah rosak kat dalam. So dia punya bush swing arm ni perlu ditukar nombor 40. Okey, seterusnya nombor 41 tu bobin. Bobin tu yang tadi yang mula-mula tadi aku cakap skru. Sekarang ni dia kena beli dia punya bobin. Kat bawah ni kita boleh modifykan dia supaya senang untuk letak padlock. Okey, yang aku masukkan beginilah. Ni dia. Skru bawah ni lain untuk kita modifykan dia. Yang ni bobin untuk kita letak padlock. Okey, harga murah je dalam RM20 pasang kiri kanan ni. Okey, lepas tu sprocket. Sprocket belakang ni kalau tengok pada kondisi dia tak dipakai dah tajam. Dia dah tajam sangat. Ini pun kena beli yang baru. Kalau ikut pada list tu, itu untuk barang yang berkualiti lah, diamond steel. Kalau nak yang murah adalah dalam RM30 pun ada. Terpulang pada owner lah nak yang macam mana kan. Tapi kalau nak cantik, kalau pakai diamond steel tu dia berkilat, sprocket dia memang cantik lah. Okey, yang seterusnya nombor 43 rantai. Ni dia. Ini rantai yang lama. Rantai sadai dah berkarat teruk. Dan rantai ni tak ada O-ring. Rantai biasa. Tapi kalau ikut list aku ni, aku pilih rantai yang ada kualiti lah, yang O-ring. Harga dia mahal sikit, tapi kalau owner nak yang murah, kita boleh tukar rantai yang tak ada O-ring. O-ring ni dia tahan lasak sikit dan dia pegang minyak rantai dengan lebih baik lah. Yang seterusnya nombor 44, cover rantai. Cover rantai ni boleh pakai, tapi dia dekat sini dia dah patah untuk pegang pada swing arm tu. Jadi bila dah patah, bila pasang nanti dia boleh ada bergoyang-goyang macam tu. Tak mahal mana benda ni. Terpulang pada owner nak beli ataupun tidak. Okey. Boleh pakai lagi benda ni, cuma dia nanti bila pasang dia bergoyang. Okey, yang seterusnya nombor 45, lampu signal LED belakang. Ni lampu. Kat sini tak ada. Jadi itu lampu, kita pakai LED murah je. Okey, yang seterusnya exhaust. Exhaust pun tak ada kat sini. Okey, ini dia exhaust yang datang antara motor tempoh hari. Berkarat dah teruk sangat dah. Ini bukan exhaust standard ni, ini exhaust Oppo ni. Besi dah berkarat teruk, ringan je ni. Jadi rasanya tak sesuai dah pakai exhaust ni. Tengok berkarat teruk. Kalau dia ori yang sebelah ni, dia besi lain, tak berkarat. Okey, so ini exhaust. Lepas exhaust jadi silencer lah. Silencer untuk dalam exhaust tu. Silencer ni tak mahal mana pun. Kena ada juga silencer tu kalau beli exhaust yang baru. Kemudian nombor 48, 49, footrest depan belakang. Ini footrest yang lama. Ini bukan standard TZM ni. Dia pun dah tak boleh pakai dah. Dia punya pin pun dah berkarat teruk. Terpulang boleh pada owner motor. Tapi pada pandangan aku dah tak berapa cantik lah footrest ni. Okey. Okey, yang seterusnya aku syorkan motor Cik Rostam ni kita letak digital temperature meter lah. Sebab lebih cantik lah. Kita nampak dia punya digit tu berapa suhu engine ketika hidup. Ini boleh dipasang dekat motor TZM, tak ada masalah. Okey, selepas tu iron plate nombor 51. Ini iron plate yang aku dah buka. Pada mulanya aku fikir nak gosok karat ni. Tapi bila fikir-fikir balik kan, karat ni dia dah ada dalam besi, dia boleh jadi balik. Jadi berisiko lah kalau pakai benda ni semula. So adakah paling baik kita tukar yang baru. Harganya mahal juga kalau yang original. Tapi nak buat macam mana? Benda yang dah ada ni dah berkarat sangat teruk. Okey, ini dia punya iron plate clutch. Seterusnya sama juga dengan clutch plate ni. Aku perhatikan clutch plate ni dah tersadar lama. Dan terdapatlah 2-3 keping plate dia dah mula haus. So kalau ada overhaul, ini kebiasaan lah. Kita akan tukar dia punya clutch plate. Full set ada 7. 2, 4, 6, 7. Nombor yang seterusnya adalah spring clutch. Ada 5. Spring ni dah lembut lah aku rasa. Dah lembut sangat. Jadi terpulang pada owner. Tapi aku syorkan kerja-kerja overhaul yang ni biasanya orang akan tukar yang lebih baik lah. Okey, kalau ikut list tu harga barang tu mahal juga. Sebab yang itu adalah harga spring yang original TZM. Okey, yang seterusnya nombor 54. Itu brake fluid. Minyak brake. Minyak brake tak banyak lah. Sebab kita akan isi balik minyak brake dalam dia punya tabung minyak brake lah. Selepas itu oil seal brake. Ni brake depan. Bila dah kerja overhaul, dalam ni dia ada oil seal untuk pegang piston ni. Jadi benda tu tak mahal pun. Nak tak nak oil seal tu perlu ditukar. Okey, pasal dalam tak berfungsi kan. Oil seal tu mesti dah mengeras. Waktu aku buka pun minyak dah tak ada. Dah kering dalam ni. Jadi kena tukar oil seal tu depan dan juga belakang. Dalam ni pun ada oil seal.
dia punya minyak brake. Nombor yang seterusnya 57, skru airflow. Ini untuk skru buang angin dekat brake. Ada 1, 2. Dekat sini ada satu lagi, 4. Alamak, dah patah. Ini yang kerja berat ni. Nak mengeluarkan dah patah ni, dia patutnya macam ni. Dia timbul. Tengok ni dah patah dah pula. Aduh, hai. Kena welding lah tarik depan ni. Itu pun kalau dapat tarik, harap-harap boleh lah tarik. Okey, itu ketiga-tiga skru ni perlu ditukar sebab dah karat ni. Jadi bila dah karat dah ni mesti dah tersumbat. Bila tersumbat kita tak boleh nak sebut angin nanti. Alright. Nombor yang seterusnya adalah handle grip. Handle grip ni aku dah tanggalkan, dah parah sangat. Jadi inilah hasilnya. Dah terkoyak labak dah. Kena tukarlah handle grip ni. Begitu juga dia punya balancing handle ni. Okey, balancing ni ada 2, kiri dan kanan. Satu ni okey. Bila aku buka tu air tak ada masalah, tapi yang satu ni dia dah melekat teruk dan aku terpaksa push juga buka benda ni, dan akibatnya dia punya bunga trip LNK dalam ni dah mengembang besar, tak cantik. Jadi benda ni tak mahal mana pun. Kalau nak pakai balik pun boleh, tapi yalah, nak cantik kenalah beli yang baru. Nombor yang seterusnya adalah master pump brake, master pump brake depan. Okey, ni brake depan. Kalau tengok keadaan dia buruk sangatlah. Aku rasa boleh repair lagi ni. Nanti aku akan cat balik. Cuma dia punya dalam ni dia ada repair kit je. Yang ni jangan tukar. Repair kit ni kita akan tukar yang baru, dan dia punya tabung minyak ni kita akan cantikkan balik. Manakala master pump brake belakang, yang ni original ni. Nissin, original TZM. Kita akan pakai balik dia punya housing ni. Cuma dalam ni kita kena tukar dia punya repair kit belah dalam ni. Okey. Alright, yang seterusnya gear rod lever. Ni dia. Yang ini dah berkarakter rope. Dia punya rod pun dah makan habis dah. Karat dia sampai ke dalam. Lepas tu dia punya ni pun dah hilang seri dia. Okey. Yang ni datang satu set ni. Kalau nak pakai balik memang tak cantik lah. Boleh buang karat dia, tapi memang tak cantik. Terpulang pada owner, aku dah terangkan satu-satu. Kalau nak tukar, memang cun lah. Alright, nombor yang seterusnya adalah clutch damper. Okey, dia punya gasket tadi aku dah cerita. Dalam tu juga ada satu damper. Damper tu dah mengeras, menyebabkan dia dah bergoyang. Yang ni pun dia punya damper perlu ditukar. Kalau tak nanti motor kita waktu enjin hidup, motor tak bergerak, kita dengar bunyi bising bahagian clutch nanti. Yang seterusnya dekat cover enjin ni dia ada cermin. Cermin ni aku dah tengok daripada dalam, dia dah pudar. Bond ni tak mahal mana, lebih kurang RM10 je. Kalau owner nak tukar, kita akan buka, tukar yang barulah cermin ni. Okey, sebab nanti cover enjin ni aku akan spray bagi baru balik. Tengok kalau cermin tu dah berkusam, tak comel lah pula kan. Okey, aku teruskan lagi nombor 65. Aku tulis kat situ weight blast. Weight blast ni terpulang kepada owner. Kalau tengok kepada permukaan enjin ni memang sangat kotor lah. Dan kalau dicuci dengan pepetin ataupun petrol, dia takkan dapat dia punya bersih semacam kilang. Jadi kalau owner motor sanggup, keluarkan belanja sikit. Crankcase kiri kanan ni, block dan juga head. Block dan juga head. Block ni dah kotor lah. Yang dah hitam lah, basuh takkan dapat cantik lah. Basuh pun bersih macam tu lah. Jadi akan hantar ke weight blast, crankcase, block dan head, dia akan jadi baru macam motor yang aku buat sekarang ni. Ni dia. Ini contoh head, block dan juga crankcase yang telah dilakukan weight blast. Memang nampak bersih macam keluar kilang. Alright, yang seterusnya nombor 66, spark plug. Ya, ini plug yang asal dah rosak. Kita akan tukarkan plug yang baru, BR9 ataupun D8 G-Power. Okey, plug. Yang seterusnya repair kit. Repair kit dia punya carburetor. Yang dalam ni dia ada gasket, dia ada pilot jet, main jet. Yang tu pun kita kena beli satu set untuk gantikan dia punya repair kit dalam ni. Okey. Yang seterusnya iaitu minyak enjin. Minyak enjin biasalah, minyak enjin dan juga minyak cuci. Itu tu dah start nantilah. Kena beli juga tu. Termasuk dalam cost overhaul. Okay, nombor yang seterusnya kerja-kerja welding. Yang ni dekat pada chassis ni yang berkarat teruk ni. Jadi benda ni akan dianti ras dan juga welding balik besi yang baru. Jadi itulah anggaran kos aku terhadap kerja-kerja welding ni, ada tersenarai dekat dia punya checklist tu. Alright, dalam tu juga aku tertinggal satu servis servo. Servo tak ada kat sini, aku dah ada servis. So yang itu pun adalah salah satu checklist yang perlu diperbaiki. Seterusnya adalah seat. Seat ada kat sini, aku simpan dalam store. Seat TZM Cik Rostam ni dia dah berlubang-lubang. Dah berlubang-lubang, tapi boleh di repair. Kita akan hantar ke kedai cushion, dia akan buat sarung yang baru lah. Okey, seterusnya nombor 75, tayar, buka pasang tayar. Okey, memandangkan tayar ni tipless. Okey, nak kena pasang menggunakan mesin. Aku akan hantar kedai kereta
tayar kereta, dia akan pasang tayar tu menggunakan mesin supaya cat pada rim ni dijaga dengan baik lah. Dan seterusnya carbo set custom. Ini special. Yang itu special carbo set. Aku dah bercerita dengan tuan motor. Dia tak nak pakai yang standard carbo set, dia nak buat custom. Jadi anggaran aku dah ada sediakan dalam kos senarai ni lah. Okey, yang seterusnya kerja-kerja repaint balik chassis ni. Dia ada bahan-bahan cat yang perlu dibeli, epoxy, and then colour yang kita nak, dan seterusnya clear coat supaya chassis ni jadi baru balik lah. Jadi anggaran aku, bahan-bahan cat yang diperlukan aku dah senaraikan dalam checklist tu. Untuk bahan cat tu termasuklah kerja spray balik sport rim ni, tanduk rusa ni kena spray balik. Okey, mudguard plastik tu, penapis udara, alright, cover engine ni kiri dan kanan, semua tu akan dispray balik. Ni dia punya batang fork akan dispray balik, ni dia punya T-fork akan dispray balik, caliper brake, master pump brake, semua akan dispray yang baru. Ni dia punya footrest, semua akan dispray baru. So bahan-bahan cat tu yang aku ada dalam checklist tu lah. Jadi Dek Roslam boleh tengok balik checklist tu. Okey, yang seterusnya pen remover, penanggal cat. Yang ni diperlukan lebih kurang 2 tin lah untuk tanggalkan cat pada chassis body tu. Kemudian barulah kita akan cat balik. Ni antara cat-cat yang ada pada aku lah, balance daripada cat-cat sebelum ni. Tapi tak banyak, tinggal sikit dah ni, tak banyak. Okey, nombor 79 Cik Rostam, Pak Tam. Ini dia punya pong rod, nanti kita akan ganti yang baru. Dan nak pasang pong rod ni dia kena hantar kedai foundry lah. Nak pakai tangan memang tak termampu lah, sebab dah ada mesin je untuk pasangkan benda ni. Dan juga pasang clutch damper ni. Mereka ada alat untuk press semua komponen ni. Jadi anggaran aku upah pasang tu dalam list lah. Kalau dia bagi lebih murah, Alhamdulillah. Tapi biasanya dalam area harga itulah dia akan pasang rod ni, dan dia akan balancing balik, dia akan timbang balik crankshaft ni supaya dia balance kiri dan kanan. Okey, dalam list tu Cik Rostam aku tertinggal dia punya part yang ni, horn ni dah tak berfungsi. Ini pun kalau nak beli, kena beli pakai yang baru lah bagi dia berfungsi. Okey, lepas tu juga full set bearing. Yang ni pun saya terlupa, aku terlupa nak listkan. Ni ada 1, 2, 3, 4, 5, ada 7 termasuk kecil, 6, 7 dalam ni. Yang itu pun perlu dibeli untuk menukar semua bearing dalam crankcase ni. Lepas tu juga yang ni pun part penting ni, bush crankshaft. Untuk mengelakkan minyak enjin masuk ke sistem blok, benda ni kena pastikan dia tak rosak. Kalau yang ada kat tangan aku ni, dia dah makan. Dia dah makan, jadi mempunyai risiko lah. Bila dah siap pasang enjin nanti, minyak enjin akan bocor pergi ke blok. Ada kaedah lain boleh digunakan, iaitu kita terbalikkan bush masuk ke sana. Yang dah makan sebelah sini kan, yang belum makan sebelah sini. Tapi pada aku lah, benda ni penting ni. Sebab kita tak nampak benda ni berada di dalam enjin. Dan benda ni pun harga barang dia memang mahal. Satu ni saja RM80 ke RM90 satu. Kalau owner tanya aku nak tukar ke tak, aku tukar. Sebab benda ni penting dalam enjin. Kita tak nak nanti dah siap overhaul, enjin kita, minyak enjin masuk ke blok pembakaran. Masalah lain nanti timbul. Pulanglah pada owner, aku cakap awal-awal dulu. Yang seterusnya juga yang ini. Benda ni asalnya di chrome, warna kilat. Okey, jadi nak di chromekan semula boleh, tak ada masalah, kita ada orang yang boleh buat. Kos aku tak dapat pastikan berapa. Jadi ini juga salah satu komponen lah yang perlu di restore supaya lebih cantik lepas ni. Terpulang pada owner, dan rasanya kena buatlah chrome ni. Sebab dia berada dekat arm ni, dekat swing arm tu. Nampak kan, nanti color arm dah cantik, yang ni pula berkarat. Kalau gosok auto sol pun, ni karat teruk sangat ni. Teruk sangat ni. Takkan jadilah berkilat macam chrome yang asal. Melainkan hantar pergi buat chrome yang baru. Nak beli baru mana tak ada lah benda ni. Ini barang rare juga ni, kena hantar buat chrome yang baru. Yang seterusnya pedal ni. Pedal ni boleh pakai tapi dia dah bengkok. Boleh ketuk tapi yalah, terpulang pada owner. Nak beli rasanya taklah mahal mana. Kan? Tapi kalau tak perlu beli, kita akan pakai balik yang ni dan spray bagi cantik. Dalam list tu juga aku ada tulis mentol, mentol lampu. Kena check. Dan juga nombor plate, stiker depan dan juga belakang. Benda tu tak mahal-mahal lah. Tapi benda tu termasuk dalam checklist juga lah. Alright, yang seterusnya red buff. Red buff ni original. Dan bila aku perhatikan ketiga-tiga sebelah sini ada tekang-tang sikit. Ini pun penting ni. Kalau tak nanti kau beritahu kita tak tune bila setting lah. Ini pun perlu diperbaiki ataupun dibeli yang baru lah. Okey, red buff. Okey, berdasarkan checklist tu, aku tak ada menyatakan nak beli blok. Sebab blok ni mahal. Dan blok yang ada ni aku tengok masih lagi tak bercalar. Dan dia blok original Y2. Walaupun tak berapa famous lah blok Y2 ni,
Korang lebih suka pakai Y1. Nampak tak? Nampak tak Y2 tu? Korang suka pakai Y1. Tapi tak apa, kita gunakan dulu. Jika dah siap nanti performa dia tak berapa cun, kita akan tengoklah apa masalah blok ni. Sebenarnya kena check ni dia punya clearance dia ni dengan piston. Dan pada mata kasar blok ni taklah bermasalah, tak ada calar pun. Cuma dia macam kesan karat yang lama-lama tu, boleh polish balik. So aku harap blok ni tak ada memberikan masalah bila dah siap nanti. Nak beli blok mahal ni, 600 tu. Okey, yang seterusnya ini CBI original TZM. Aku harap benda ni masih baik lah. Aku perlu test lagi macam mana benda ni. Rasanya harap baik, tak perlulah kita listkan untuk ganti dulu. Tengok dulu macam mana. Dia punya coil plug pun original TZM lagi ni, nampak tu 3RR. Original TZM lagi. Harap benda ni berfungsi dengan baik lah. Tapi aku tak masuk dalam list dulu lah. Kita try dulu. Kalau tak boleh pakai, baru kita akan check balik. Sama dengan rectifier dia ni. Ini pun original rectifier TZM. Tengok korang tahu. Zaman aku pakai motor baru dulu, inilah rectifier dia. Sama dengan dia punya flasher ni. Ini original TZM ni. Memang daripada tahun 90-an ni. Aku mesti ingat lagi dulu pakai TZM, dia punya rectifier, dia punya flasher macam ni lah. Okey, harap benda ni masih baik lah. Okey, yang lain-lainnya seperti radiator, lampu belakang tu, disc brake, tongkat dan sebagainya tu, magnet, semua boleh pakai lagi. Harap benda tu tak ada masalah lah. So, kepada owner motor yang menonton, boleh fikir-fikirkan mana yang perlu dibeli dan mana yang tak perlu dibeli. Saya dah mencadangkan yang terbaik supaya motor ni dia restore dalam keadaan sebaik yang mungkin. So, okeylah, itu saja video untuk pada kali ini. Penerangan aku berkenaan dengan checklist spare part yang perlu diganti. Owner motor boleh fikir-fikirkan. Tak perlu tergesa-gesa, santai-santai. Kita buat perlahan-lahan. Alright, so jumpa lagi di episod akan datang. Stay tune. Jangan lupa subscribe, like dan juga komen video ni jika korang rasa bermanfaat. Bye-bye, jumpa lagi.